أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أكرمنا بنور العلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita semua kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat sama-sama berhimpun dan berkumpul di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan kita buat kali kedua pada malam ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat kebaikan kepada kita semua. Kali pertama waktu pada bulan Ramadan yang lalu, dan kali ini insya-Allah kita akan berkongsi daripada bukan ceramah kosong. Kita dengan pengajian kitab insya-Allah. Kalau dengan izin Allah semuanya ada kitab sekali, besok kita belajar. Ada kitab, boleh kita catat, boleh kita tulis, yang mana kita dapat melihat karangan-karangan dan tulisan ulama-ulama yang terdahulu. Pertemuan perjanjian kita pada malam ini adalah untuk kita berkongsi daripada intipati daripada kitab yang diberi nama oleh pengarang kitab Penawar Bagi Hati. InsyaAllah mudah-mudahan perkongsian pada malam ini menjadikan kita daripada kalangan orang yang bersihkan hati kita, ubati hati kita daripada segala jenis penyakit-penyakit hati. Kita baca kitab, kita belajar ilmu. Matlamat adalah kita mendapat ilmu tersebut dan kita amalkan. Kerana kebanyakan daripada berlakunya malapetaka, berlakunya, berleluasanya pergaduhan, pertelingkahan di antara sesama kita adalah disebabkan penyakit hati yang menguasai orang tersebut. Jadi dia tidak bersihkan penyakit hati tersebut. Seumpama penyakit hasad, iri hati, dengki, yang mana dengan penyakit-penyakit tadi timbul daripada penyakit yang lain, iaitu ghibah, iaitu mengumpat, namimah, iaitu mengadu domba. Itu menyebabkan berlakunya disebabkan oleh apa? Penyakit hati yang kita tidak ubati. Jadi kita kena ubat hati kita dengan ilmu yang Allah SWT beri dan amalkan ilmu tersebut. Maka kitab ini dinamakan sebagai penawar bagi hati, insya-Allah. Kita mula pada kitab ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Kita akan baca satu ibarat, sepotong-sepotong, satu kalimah. Bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kebiasaannya para ulama, kita tengok para ulama, mereka beramal dengan ilmu mereka. Mereka belajar dan mereka buat apa yang mereka belajar. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang mengikut ulama-ulama yang terdahulu. Mereka buat, jadi kita baca kitab mereka, kita pun buat macam mereka buat. Mereka jadi qudwah, iaitu ikutan.
Sebagaimana ulama-ulama yang terdahulu lakukan, ulama terdahulu jadi ikutan pada mereka, dan mereka jadi ulama yang menjadi ikutan kepada umat yang seterusnya, generasi yang seterusnya. Dimulakan kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kebiasaan daripada karangan-karangan kitab-kitab Jawi, kebanyakan ulama-ulama tarikh Jawi mereka mulakan, aku mulakan kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia letak aku mulakan. Tapi di dalam kitab ini tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak diletakkan. Tetapi Bismillahirrahmanirrahim ini diletak hanya sekadar Bismillah, tetapi tidak lepas, tidak ada penggunaan, tak ada takdir, tidak ada selepas daripada itu menunjukkan sesuatu perbuatan. Saya bagi contoh daripada bahasa kita. Kita bercakap dengan kereta. Macam tak faham dengan kereta, dengan motor, dengan rumah, dengan kata sambung, bahasa Melayu dipanggil kata hubung. Kata hubung dia mesti ada perkataan sebelum itu untuk dihubungkan dengan perkataan yang selepasnya. Saya pergi ke surau dengan menaiki kereta, baru faham. Seperti ini juga, tiba-tiba dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Apa dia? Apa dengan nama Allah? Apa maksud? Kata ulama daripada kitab Melayu dan kitab Arab, sebab kita ulama Melayu pun belajar dengan ulama Arab juga. Jadi benda yang sama. Kata di situ ada anggaran ataupun takdir. Takdir apa? Takdir ada perbuatan. Aku mulakan membaca kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Aku mulakan membaca kitab dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Itu sebagian ulama dimulakan pentakdiran ataupun anggaran perbuatan itu pada awal. Sebagian ulama mereka tidak. Mereka letakkan anggaran perbuatan itu setelah daripada Bismillah. Contoh, dengan kereta aku datang. Faham kan? Faham? Aku datang dengan kereta aku datang. Jadi kita pada masalah ini, masalah adab pula. Masalah adab. Ulama beradab dengan Bismillah pula. Bukan kata ulama lain yang kata aku mulakan kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu tidak beradab tak. Tetapi lebih lagi apabila mereka mulakan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani, aku mulakan karangan ini. Jadi kita bertawassul ataupun meminta keberkatan dengan nama Allah. Makanya di situ sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa abtar, wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Hadis Nabi SAW menyatakan, Rasulullah bersabda, setiap perkara yang dipandang penting, dipandang utama oleh syarak, yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka terputus keberkatan. Pada riwayat yang lain dikata fahuwa abtar, maka terputus seperti terputusnya ekor. Jadi Nabi SAW buat perumpamaan, putus keberkatan seperti putusnya ekor. Kita tengok macam mana ekor cicak terputus. Jadi kebaikan yang kita buat dengan keberkatan, terputus keberkatan daripada yang kita buat itu seperti ekor terputus daripada binatang ataupun seumpama. Pada hadis yang lain disebut fahuwa ajzam, maka terputus seperti apa? Seperti penyakit kusta. Pernah tengok tak orang kena penyakit kusta? Macam mana penyakit kusta? Dan saya tahu penyakit kusta tu dia biru, akhirnya dia terputus oleh sebab penyakit ni. Dia macam kalau negara belah-belah Eropah, tempat yang
tersangat-sangat sejuk, tempat terlalu dingin, dia jadi frostbite kan? Frostbite. Pernah belajar ke sana? Kat UK tak pernah. Dekat negara barat, tempat yang betul sejuk, dia kalau kita tak pakai glove, tak pakai sarung tangan, dia akan jadi sejuk. Lepas tu sampai darah kita tak jalan, dia jadi biru. Bila biru, darah tak jalan, lama jari tu boleh putus. Sebab tu dia panggil frostbite. Saya pernah sekali pada musim sejuk pergi ke berjalan-jalan, pergi ke island sejuk lagi. Kalau pulang-pulang tempat saya belajar tak sejuk sangat. Island ni memang sejuk, tempat dia sejuk, boleh tahan juga lah. Negatif 5 saya tak silap saya, negatif 5 ataupun tak sejuk lagi. Orang yang pergi tempat lagi sejuk, dia kata lagi sejuk. Negatif 5 ataupun negatif 7 lebih sikit. Cuma dia punya rasa dia negatif 15, ingat saya. Dia cuaca negatif 5 ataupun 7, tapi dia punya rasa cuaca sebab angin dan semua, dia jadi negatif, macam negatif 15. Saya try buka glove. Bila buka glove, jari telunjuk ni, saya ingat ni, jari telunjuk ni dia rasa macam dah sakit dah. Dia macam menyengat. Bisa dia pakai, lepas tu tiup sakit. Macam kita pegang air ais. Air pegang apa kan, kempat ni sakit kan. Lebih kurang itu. Dia sakit dah, cucuk. Dia kata ini mungkin sebab ni kot yang menyebabkan orang kena frostbite kan. Yang kita pakai balik tiup tangan bagi panas kan. Mulut kita pun rasa kempat. Buka penutup muka ni kita pakai macam apa tu? Macam selendang, macam shawl kan. Kita tutup muka. Bila buka, kita cakap-cakap. Akhirnya dia jadi telo, betul telo. Jadi telo, jadi lewih, jadi macam kita cakap. Aku cakap apa ni macam tak betul kan? Sebab bibir dah jadi kempat semua tu kan. Jadi Nabi SAW buat perumpamaan orang yang buat benda yang dipandang penting daripada syarak, tapi tak baca bismillah, maka terputus keberkatan daripada amalan itu. Sebab setiap amalan itu ada keberkatan. Jadi kita nak dapat keberkatan tadi dengan apa? Dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka seumpama ini kita baca bismillah daripada baca kitab tadi, bismillahirrahmanirrahim, insya-Allah kita dapat berkat daripada Allah Taala. Kita tulis apa-apa, kita mulakan dengan bismillah. Kita tulis yang perkara yang dipandang penting daripada sudut syarak. Kemudian kebanyakan ulama apabila datangkan bismillah, mereka mulakan dengan bismillah dan mereka sebutkan hukum bacaan bismillah. Hukum bacaan bismillah daripada sudut syarak berbeza pada masalah tajwid. Pada ilmu tajwid, baca bismillah di antara 2 surah. Baca bismillah pada awal surah itu berbeza. Macam kata kita sambungkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, berhenti. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, baru kita mana satu. Ataupun a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sambungkan ta'awuz, bacaan a'udzubillahi minasyaitanirrajim dengan bismillah. Itu pada perbahasan tajwid. Ada pada perbahasan syarak, hukum wajib, hukum sunat, hukum harus, hukum haram, makruh. 5. Jadi pada bacaan bismillah pun ada wajib, ada haram. Haram baca bismillah. Baca bismillah, saya nak baca bismillah haram juga. Ya, haram. Bila? Dan tandas, baca bismillah. Antaranya baca bismillah kalau kita buat benda yang haram. Ada pencuri nak curi, dia kata dia mencuri, ada orang kata kau ni pencuri tapi tak pernah kantor. Hebat betul pencuri ni. Dia macam dia curi, dia tak pernah kantor, tak pernah kena tangkap. Apa rahsia kau? Dia kata rahsia aku baca bismillah. Dia baca bismillah tu ada, dia kata selamat sikit. Baca bismillah, ambil barang, curi barang orang, baca bismillah, tak hantar, dia kata. Haram dia baca bismillah pada waktu tu. Satu dia mencuri tu haram lah. Yang kedua baca bismillah, haram. 2 kali tu perbuatan haram yang dia buat. Baca, orang minum arak, baca bismillah. Dia kata kan, dia nak minum, kena baca bismillah. Dia minum arak, na'udzubillah, haram, minum arak tu haram. Baca bismillah, kena haram. Bismillah wajib. Bila wajib baca bismillah? Ketika mana kita solat, baca bismillah ketika daripada bacaan surah Al-Fatihah dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala.
Dalam mazhab Syafi'i sunat wajib membaca bismillah. Kalau tak baca bismillah tak sah Fatihah kita. Bila tak sah Fatihah tak sah solat. Maka wajib baca bismillah. Sunat baca bismillah bila? Sunat baca bismillah seumpama ni. Sunat kita baca bismillah, sunat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Waktu baca kitab, waktu nak baca Quran, waktu nak baca hadis, waktu nak buat perkara yang dianjurkan oleh syarak. Waktu bila harus membaca bismillah? Waktu kita melakukan perbuatan yang harus. Seumpama nak minum air. Air harus kita minum. Bila kita saja nak minum, rasa nak minum air sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perbuatan itu mendapat pahala membaca bismillah, tetapi harus, kalau kita tak baca pun tidak berapa. Baik. Kemudian makruh. Bila makruh? Apabila kita nak buat perkara makruh. Kalau kita buat perkara makruh, kita baca bismillah, maka hukumnya makruh. Seumpama kita cabut uban, seumpama kita cabut janggut, bismillahirrahmanirrahim, cabut janggut. Janggut ni cabut makruh hukum dia. Cabut uban makruh, cabut uban. Ulama kata makruh cabut uban. Kita masuk kepada inti. Berkata pengarang kitab, segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan ia akan jin dan manusia supaya mengerjakan mereka itu. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah jin dan juga manusia. Akan apa? Akan ibadah. Lagi yang sangat mengetahui. Baik, sampai akan mereka itu akan ibadah. Ini kitab-kitab ulama-ulama terdahulu. Mereka karang sebiji-sebiji, sepatah-sepatah dia karang. Macam kitab Arab. Dia seolah-olah mereka menterjemahkan kitab Arab. Segala puji, Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi bahasa Arab sikit ya, Alhamdulillah. Pendek ya. Tapi kita bila terjemah, segala puji bagi Allah. Kerana apa? Kerana dengan alif lam yang diwujud pada alhamdu tu. Alhamdu tu, alif lam tu, dia ada banyak maksud. Dia kata alif lam al-ahdi, alif lam al-zikri, alif lam ma'rifah, alif lam yang itu menunjukkan kepada kul, seluruh, segala puji bagi Allah. Maknanya segala pujian yang layak adalah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada pujian hakikat, pujian itu adalah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata abang puji saya puji abang, sebenarnya bukan tak abang sebenarnya balik kepada Tuhan yang menciptakan abang. Kepandaian, kehebatan, kekuatan, kemasyhuran, semua itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan datang daripada kita. Sebab itu pujian itu yang sebenarnya yang layak adalah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama-ulama terdahulu mereka ajar bagaimana kita menjadi manusia apabila kita dipuji oleh orang lain. Orang puji. Ulama tak nak dipuji. Mereka tak nak dipuji. Macam Nabi tak nak dipuji. Tak yang puji-puji lah dia kata. Nabi kata, siapa yang kata? Rasulullah kata, kalau ada yang nak puji, tak apalah. Ada yang nak bangun. Siapa? Sahabat Nabi SAW. Bila Nabi SAW masuk, Rasulullah kata duduk. Tapi sahabat tak duduk. Rasulullah tak marah. Sebab Rasulullah kata tak, manusia yang tawaduk adalah Nabi SAW. Rasulullah tawaduk. Ada sahabat yang nak puji Nabi, antaranya Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhu nak puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, okeylah, ikutlah. Tapi sahabat dia kata apa? Ya Rasulullah, adzinli an amtadihak. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memuji kamu. Minta izin dengan Nabi, nak puji Nabi, minta izin dengan Nabi. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang tawaduk. Maka Rasulullah kata apa? La yufdilillahu fa. Okeylah, ikutlah. Betul Rasulullah nak apa? Semoga Allah Ta'ala tidak menghilangkan diri kamu, mana kekalkan diri kamu sampai akhir usia. Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, gigi dia sampai tua tak pernah ada yang romak, tak ada yang romak pun gigi Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi
Segala puji bagi Allah. Kalau kita faham maksud puji bagi Allah, bila orang puji kita, kita balik pada Allah, aku tak ada apa-apa. Jangan pula kembang hidung, kembang punggung kan. Bila kena puji sikit, kembang hidung, kembang punggung, kita lupa yang sebenarnya itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan dia tak, sepanjang jalan dia boleh ingat je. Sampai waktu kita, abang ni apa ni, menung panjang. Rupanya dia teringat orang puji dia tadi. Handsome lah. Lama tak jumpa, semakin handsome. Handsome lah, memang lama tak jumpa abang. Makin lama makin handsome. Ya ke? Hati tu, insyaAllah sebab boleh lah. Bawa kereta, balik masuk lah, dah balik masuk kereta. Turunkan tu apa dia panggil? Atas kan? Berapa dia panggil tu? Baizer lah. Turun lah, cermin lah. Tengok lah, berapa InsyaAllah betul lah. Bawa kereta lah. Tengok bawa kereta, macam khusyuk bawa kereta. Isteri duduk sebelah. Abang pasal khusyuk sebenarnya. Tahu lah, abang fikir lah. Apa benda abang fikir? Tadi ada orang kata abang Isa, InsyaAllah Isa kan? Isa abang? Abang bawa kereta dulu lah. Sampai rumah balik, sampai rumah buka pintu. Abang, dah lah fikir-fikir tu. Dah habis sampai rumah lah tu. Duk ulang-ulang. Apa handsome ke handsome? Yalah handsome lah. Siapa yang jadi handsome? Bagi handsome tu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama-ulama terdahulu, mereka bila dipuji dia kata Allahumma ghfirli bima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Tengok sampai doa, sampai orang puji pada doa. Kita pernah tahu tak ada doa untuk orang puji kita? Kan? Kita puji, yalah tu. Orang puji la ilaha illallah, baru tahu kan? Dia lupa kan? Apa maksud Allah maghfirli bima la ya'lamun? Ya Allah, ampunilah aku apa yang mereka tidak ketahui. Mereka tak tahu. Orang yang puji kita baik. Yang itu yang kamu nampak. Yang kamu tak nampak, kalau nescaya kalau kamu nampak, kamu akan hina aku. Kamu akan kata aku. Kamu akan rendahkan aku. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nampakkan pada manusia kita wangi, dia baik. Jadi bila ada keburukan kita nampak pada orang lain, kita jangan sebarkan keburukan tersebut. Simpan, diam. Kerana apa? Kerana kita pun tak suka orang buka keburukan kita. Orang ramai orang suka sangat buka keburukan tu. Dia kata tak faham maksud pengajian, tak pernah belajar, dan mereka tak rasa. Nabi SAW sebut daripada hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang itu sehingga dia kasih pada dia kasih pada saudaranya sebagaimana dia kasih pada diri dia sendiri. Ramai orang dia tak suka diperlakukan seperti itu, tapi dia perlakukan pada orang lain. Dia tak suka orang umpat dia, tapi dia umpat orang lain. Dia tak suka orang zalimi dia, tapi dia zalimi orang lain. Dia tak suka orang buka aib dia, tapi dia buka aib orang lain. Sebab itu bila kita balik, Nabi SAW beritahu apa? Man satara mu'minan satarahullah. Itu mantuk, itu adalah kalimat teks daripada hadis. Nah, hadis Nabi Rasulullah kata, barang siapa yang menutupi aib orang lain, orang beriman, Allah akan tutup aib dia. Itu yang jelas, yang disebut pada hadis. Jadi ada faham di situ. Dia pada bahasa Melayu dia panggil makna tersurat dan makna yang tersirat. Yang tersurat di situ, siapa tutup aib manusia, Allah tutup aib dia. Barang tu siapa tutup aib orang beriman, Allah tutup aib dia. Itu yang tersurat lah, yang tertulis, yang termaktub. Yang tersirat kalau orang buka aib. Jadi kalau orang tutup aib, Allah tutup aib. Kalau tutup aib orang, Allah buka aib dia. Kalau Allah buka aib, kalau Allah buka aib kita dekat dunia, okey. Aib kita ni kat akhirat. Banyak yang aib dia besar. Bukan sikit-sikit orang. Kalau atas dunia ni masih kata terhad manusia yang tengok aib kita ni. Mungkin sebahagian orang tahu, mungkin dalam Facebook yang mana yang terbuka, oh ini aib ni. Yang baca-baca, yang tahu. Yang tak tahu atas dunia. Tetapi kalau buka dekat Yaumil Mahsyar, pada ketika kita dihimpunkan di hadapan Allah, tak ada orang tertutup aib. Kalau Allah buka aib, semua orang nampak. Cuba bilang, cuba kira manusia mana yang tak nampak. Tak, semua nampak. Manusia yang tak ada pada zaman ni pun nampak aib kita. Mana besar, mana teruk. Tak takut kita buka aib orang lain.
Sebab tu jangan buka aib orang. Simpan, tutup. Diam sudah. Cara hal kita. Kita ni banyak kurang. Banyak yang tak betul daripada diri kita. Perbaiki diri kita. Bukan kata kita tak boleh nasihat orang lain. Nasihat tu tidak apa-apa. Sampaikan peringatan pada orang lain. Boleh sampaikan nasihat peringatan pada orang lain. Tetapi jangan buka aib orang. Kalau kita tahu aib orang, jangan buka aib orang. Kita takut aib kita dibuka di hadapan manusia, di khalayak manusia yang tiada terhad manusia pada waktu itu. Manusia daripada zaman Nabi Adam AS, daripada Nabi Adam sampai akhir manusia yang paling akhir, duduk perhimpunan tersebut, tengok semua. Manusia akan tengok aib kita. Ya Allah, semua akan dengar aib kita. Ya Allah, ya Tuhan. Kalau Allah tutup aib kita pada waktu itu, boleh tak? Apa tak boleh? Allah yang buka, Allah yang tutup. Jadi pada waktu itu, antara manusia yang mana yang tak ada aib, Allah kata, ni masuk manusia ni, umat Nabi Muhammad SAW. 1/3 masuk dekat mana? Masuk dalam syurga Allah Ta'ala tanpa hisap. Tak dihisap, tak dihitung. Terus langsung je. Ni umat ni. Masuk. Ikut Nabi SAW. Terus masuk dalam syurga Allah Subhanahu Ta'ala. Tak ada timbangan, tak ada hisap, terus. Sebab itu Rasulullah minta, itu permintaan Nabi SAW. Ya Allah, masukkanlah umat aku ke dalam syurga tanpa hisap. Allah bagi pada Nabi SAW 70,000. Daripada 70,000, bawah 70,000 tu 70,000 lagi. Setiap orang 70,000. Allahu Akbar. 70,000 ke 700,000 saya lupa lah. Kalau 70,000 dah banyak kan. Masya-Allah, ramai. Setiap 70,000 pula. Ya Allah. Sebab itulah kita ingat, kita adalah hamba Allah SWT. Bila dipuji, semuanya balik pada Allah SWT. Kita tidak ada apa-apa. Waja'alni, dia kata, Allah maghfirli bima la ya'mal. Ya Allah, ampunilah aku kepada apa yang mereka tidak ketahui. Waja'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikanlah aku orang yang lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Jadi mereka sangkaan orang yang puji itu, mereka sangka kita baik. Mereka tak nampak yang kita ni masya-Allah kat belakang kita macam mana tak? Allah baik sungguh abang ni hari-hari datang solat dekat surau. Yalah ini yang kalau nampak aku datang hari-hari untuk solat dekat surau. Kan tak nampak dosa aku dekat belakang. Yang kenapa ini baik ni yang dosa dekat belakang Allah saja yang tahu. Jadi Allah maghfirli bima la ya'mal waj'alni khairan mimma yadhun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka pada aku. Kita datang surau baik zahir. Zahirnya baik datang. Tapi dalam hati, siapa tahu? Kita datang surau ni sebab apa? Siapa tahu? Sebab tu kena perbaiki hati ni. Tempat telik hati, tempat telik Allah Subhanahu Wa Taala, tempat pandang Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat orang manusia ni, dia minat gemar dengan apa? Gemar dengan nasyid, dia dengar muzik, lagu. Jadi nak bagi manusia ni ingat, mereka datang dengan apa? Dengan nasyid, dengan lagu, supaya manusia ingat. Tapi mereka dengar sekadar dengar, bukan dengar nak ambil peringatan. Macam kata nasyid yang saya ingat pada zaman saya kecil dulu dan sekarang kumpulan Hijaz dia nyanyikan balik. Dia kata apa? Hati tempat jatuhnya pandangan Allah, jasad lahir tumpuan manusia, utamakanlah pandangan Allah daripada pandangan manusia. Nampak? Hati tempat jatuhnya pandangan Allah. Tempat jatuhnya pandangan Allah mana? Hati. Jasad lahir, mana jasad yang zahir, tumpuan manusia. Semua manusia tengok apa? Ada tak manusia tengok dalam hati itu? Tak ada manusia yang boleh tengok dalam hati kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kadang-kadang daripada hati itu terzahir sebab apa? Pada nampak alamat orang tu tak suka kita, alamat orang tu suka kita, itu alamat. Tapi hakikat yang sebenar tak tahu. Yang melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang datang masjid, siapa tahu niat kita datang masjid? Tak ada orang tahu. Nah, solat kita, tak ada orang tahu niat kita sebenar. Ialah datang solat zuhur, tapi niat tak ada orang. Sebab itu ulama perbahaskan masalah, kalau pada masalah syariat, ada orang dia solat di lafaz. Tu zahir tu, zahir. Ni nak solat contoh, ni solat maghrib tadi solat maghrib. Dia punya lafaz, usolli fardhan isya'i arba'at. Tu lafaz. Tapi dalam hati dia usolli fardhan maghrib. Mana yang dikira?
Yang dalam hati. Dalam hati yang dikira, bukan pada lafaz. Nampak? Yang dipandang mana? Dalam hati. Yang di zahir yang kita buat daripada zahir pakai cantik-cantik ini, itu zahir pandang manusia. Sebab itu bila di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kita solat, kita solat perbaiki yang zahir dan batin. Iaitu rukun-rukun, kerana itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenalah datangkan rukun. Kalau tak datang rukun tak sah solat, tak terima Allah. Allah terima yang sah. Tapi masalah bila kita solat, kita kerana siapa kita solat? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Datang surau masjid seumpamanya kerana nak orang puji dia tu. Haji ni bukan haji sini lah, dia orang lain lah. Haji ni masya-Allah kuat sungguh datang surau. Dia datang tu semata-mata nak orang puji dia. Masya-Allah baik haji ni, bagus haji ni. Tak nak ada pernah satu ketika ada orang, saya tak tahulah niat sebenar, tapi zahir ni Allah ada. Waktu dia pindah satu tempat, dia baca Al-Quran dekat luar rumah. Ada tempat tu lah, tempat pasir lenung. Dia setiap hari dia akan ambil sejadah, dia bentang di luar rumah dia, koridor. Tempat koridor dekat, sepatutnya tempat tu parking kereta lah. Dia panggil garaj garaj. Tapi dia kereta dia tak ada kereta lah. Dia parking tempat parking kereta tu, dia letak sejadah, dia duduk situ, dia baca Al-Quran kuat-kuat dekat perumahan. Jadi orang tu Masya Allah baik semua, baik semua. Pergi surau lah, pergi surau. Orang tu rasa orang ni baik. Sampai satu masa dia ada orang tu memang baik semua, dia hari-hari bawa pergi majlis, kita pergi maulid Nabi, kita pergi pengajian, dia ikut. Sampai satu masa dia nak pinjam duit dalam 20,000. Dia bagi pinjam 20,000. Lesak hilang, tak sampai tak boleh balik. Sampai sekarang saya ingat saya tak hilang, tak tahu sahabat pinjam duit kita lah. Itu zahir. Kita ukur dia zahir. Oh masya-Allah kan dia baik. Baik ya lah, baik ada makna. Kita kena dia. Insya-Allah. Jadi itulah manusia kita, tempat di dalam hatinya manusia tak tahu. Abang, pakcik semua tak tahu saya pun tak kenal pakcik. Itu semua hukum saya. Alah ustaz, kan? Tetapi yang sebenarnya yang tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Segala puji bagi Allah Taala, Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang menciptakan. Sebenarnya menjadikan ini sebenarnya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala membuat, menjadikan, mencipta daripada satu yang tak pernah ada. Benda yang tak pernah ada, tak pernah dicipta sebelumnya. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pencipta. Kalau kita kata kita ni mencipta sesuatu yang baru, sebenarnya benda tu semua dah ada sebenarnya asal. Sebab apa? Sebab manusia cipta semuanya daripada benda yang sudah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala cipta daripada apa? Allah cipta arasy. Allah cipta arasy daripada apa? Allah tak ambil material ni dah. Allah yang semua tu Allah Subhanahu Wa Taala cipta. Bentuk macam mana arasy pun kita tak tahu. Manusia Allah SWT cipta manusia ni memang Allah cipta daripada tanah. Allah cipta manusia dari tanah. Tanah tu siapa cipta? Allah juga yang cipta. Atom-atom yang ada pada semua jirim, barang-barang yang berjirim, semua siapa cipta? Allah juga yang cipta. Masya-Allah. Kita cipta nak tahu kita boleh cipta kereta, kita boleh cipta motor, kita boleh cipta. Kita cipta. Tapi kita cipta apa? Semua daripada Allah yang cipta. Kita tak boleh juga kata kita yang cipta, sebab hakikatnya Allah SWT yang cipta. Yang menjadikan ia, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab Jawi ni yang susah, kitab Jawi bahasa Melayu, bahasa Jawi ni, bahasa Melayu ni, yang susahnya nak balikkan kata ganti nama. Kalau yang Rumi dia tulis, kalau balikkan Allah dia tulis dia tu di huruf besar. Kita tahu tu maksudnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kitab Jawi, kalau saya kata segala puji bagi Allah Taala, Tuhan yang menjadikan ia. Menjadikan ia. Siapa menjadikan ia?
Menjadikan ia Allah Ta'ala yang menjadikan apa? Allah Ta'ala, ia itu Allah Ta'ala. Yang menjadikan ia Allah akan jin. Jin tu yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab ada akan kat situ. Ya. Contoh Muhammad telah pukul oleh Muhammad akan anjing. Siapa yang pukul? Muhammad. Macam mana kita tahu? Sebab perkataan telah pukul oleh Muhammad akan anjing. Anjing tu adalah objek yang dipukul. Jin adalah objek yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Maka kita panggil, kalau bahasa Melayu dia panggil kata kerja transitif dengan kata kerja tidak transitif. Itu baru masuk masalah lain pula lah. Semaju kan. Kalau kata kerja transitif, kata kerja transitif ni kata kerja, kata perbuatan yang perlukan kepada objek. Baik. Kita ikuti ya, seperti azan. Azan Isya. Terus ya. Baik. Kalau kata terus ya. Yang menjadikan ia, iaitu Allah SWT, iaitu Tuhan, ia balik pada Tuhan, Allah SWT, Allah Ta'ala Tuhan yang menjadikan ia akan jin dan manusia. Allah yang cipta jin, Allah yang cipta manusia. Kalau kata jin, Allah SWT cipta daripada api. Allah SWT cipta jin daripada api. Jin pun kita tak pernah tengok. Pada makhluk yang kita tahu jin. Yang kenapa di dalam ni disebut diciptakan jin dan juga manusia? Kerana jin adalah mukallaf. Apa maksud mukallaf? Jin adalah makhluk Allah Ta'ala yang dibebani oleh syariat, ditanggung ke atas muka syariat. Maka mereka wajib solat sebagaimana kita solat. Kita wajib solat 5 waktu, mereka wajib solat 5 waktu. Kita wajib kalau nak beranak, nak ada anak, kita wajib kena ada perkahwinan dulu. Kena beristeri dulu. Mana kena beristeri, kenapa? Kena kahwin. Kalau kena kahwin, kena ikut apa? Kena ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Kerana kita dikira umat Nabi SAW. Jin, umat Nabi, jin yang setelah daripada kelahiran Rasulullah SAW, mereka adalah umat Nabi SAW. Mereka lebih lagi daripada jin-jin yang terdahulu. Kerana mereka adalah jin daripada umat Nabi SAW. Sebagaimana kita ini manusia, umat Nabi SAW yang lebih, mereka pun jin yang umatnya Nabi SAW pun lebih daripada kalangan jin-jin yang lain. Jin juga mereka kena puasa, wajib berpuasa. Jin juga wajib kena tunaikan zakat. Jin wajib juga untuk tunaikan haji. Selagi mana mereka dinamakan mukallaf, mereka berakal, mereka balik, wajib mereka mengikuti syariat Nabi SAW. Sebab itu kita tidak pernah lupa saudara kita ni ada daripada kalangan manusia dan saudara kita ada daripada kalangan jin. Dan juga saya pernah tanya guru saya, kita ni asyik duduk sibuk sahabat-sahabat. Kita cerita pada sahabat Nabi SAW, tapi yang banyak kita cerita sahabat-sahabat Nabi daripada kalangan manusia. Saya kata, ada tak sahabat Nabi daripada kalangan jin? Disebutkan daripada kitab-kitab mana-mana kitab. Guru saya kata ada daripada kalangan kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, daripada kitab Ar-Ruh. Ada menceritakan tentang sahabat-sahabat Nabi daripada kalangan jin pula. Sahabat Nabi pun ada daripada kalangan jin. Kalau cerita daripada ketika Nabi SAW pulang daripada Taif, bumi Taif. Nabi SAW keluar dakwah di bumi Taif. Bila Nabi SAW keluar, Nabi SAW berhenti pada satu tempat yang bernama Nakhlah. Di Nakhlah tersebut Nabi SAW berhenti pada waktu itu waktu fajar, tapi belum ada syariat solat fajar pada waktu tersebut. Sebab Nabi SAW belum ada syariat untuk solat pada waktu tersebut. Nabi solat. Bila Nabi solat, Nabi SAW baca ayat Al-Quran. Nabi baca-baca, ada beberapa daripada kalangan jin. Beberapa, kita sebut berapa ekor orang, berapa ekor jin. Kan saya silap. Kau panggil aku ekor, kena penampar kan, kata jin lah. Takut. Kalau manusia kita panggil beberapa orang tak. Kalau jin kita panggil apa? Kata bilangnya beberapa jin. Takutlah lah, tak bagi lah dah kata ekor kan. Beberapa daripada kalangan jin, ada pendapat ahli sirah kata
lebih kurang 7 daripada kalangan jin. Ada yang kata 9 daripada kalangan jin yang dengar Nabi SAW baca pada waktu tersebut. Sebab dengan kelahiran Nabi SAW, jin dulu mereka bebas untuk turun naik ke langit untuk mendengar sir rahsia-rahsia yang ada di langit. Mereka turun naik. Jadi bila Nabi SAW lahir saja, maka pintu langit sudah ditutup, tak boleh dah jin tak lepas masuk. Maka jin yang ketika pada waktu itu yang dengar Nabi SAW sedang baca Al-Quran, jadi jin tu kata apa? Agak-agak ni lah sebabnya kita tak boleh naik lagi dekat langit. Sebab apa? Sebab dia kata ini yang dibaca oleh pemuda itu bukan daripada berupa kalam manusia, bukan daripada kalam jin, bukan percakapan manusia, bukan percakapan jin. Ini percakapan di alam sana. Sebab jin kan dia selalu turun naik. Dia kata ini percakapan yang luar biasa. Maka bila datang jin bertemu dengan Nabi SAW, mereka bercakap, berdialog dengan Rasulullah. Maka yang daripada mereka kata, Nabi tanya, kamu daripada mana? Kami daripada zaman Musa AS. Panjang umur itu. Kami yang beramal dengan syariat Nabi Musa. Beramal dengan syariat Nabi Musa AS. Baik. Bila kami dengar, kami merasakan takjub. Sebab itu keluar daripada ayat, daripada Al-Quran disebut, dirakamkan dalam Al-Quran surah Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila rusuli fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Qul, katakan kepada Muhammad, uhiya ilayya. Bila jin katakan kepada Muhammad, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku. Nabi Muhammad beritahu dia, annahu istama'a nafarun minal jin, sesungguhnya ada beberapa kalangan daripada jin yang mendengar ayat yang aku baca, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba, dan mereka berkata sesungguhnya kami mendengarkan bacaan Al-Quran yang sangat-sangat luar biasa. Yahdi ila rusydi, yang mana Al-Quran itu memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Fa amanna bihi, maka kami beriman dengannya. Mereka beriman dengan siapa? Beriman dengan Al-Quran dan beriman dengan Nabi SAW. Wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Beriman dengannya, dengan Al-Quran, beriman dengan Allah, dan wa lan nusyrika, dan tidak sekali-kali kami mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala buat selama-lamanya. Jadi menunjukkan syariat ini diturunkan kepada siapa? Kepada kita, diturunkan kepada kalangan jin, dan kita bersaudara di antara sesama kita selama orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kira daripada kalangan manusia ataupun di kalangan jin. Jadi ustaz, kenapa kita tak boleh minta tolong dengan jin? Boleh tak minta tolong dengan jin? Bukan kata tak boleh secara hakikatnya, tetapi kita takut kita bila kita tak nampak, kita tak tahu apa yang dia buat. Kita tak kenal pun jin. Kita sama manusia pun, kita nak minta tolong orang, sama manusia pun kita tak bagi lah. Orang tak kenal minta tolong jaga rumah. Abang tak pernah kenal dengan orang tu. Abang tiba-tiba pergi nak pergi minta tolong jaga rumah saya, bagi tak? Panggil orang mana-mana, tolong jaga rumah saya. Manusia biasa tolong. Ni manusia yang kita kenal, kita pernah nampak, kita boleh cari dia. Tolong jaga rumah saya, bagi tak? Tak berani kan? Kalau jin, manusia yang kita nampak, yang kita boleh lihat, kita tak berani nak minta tolong. Ni apa ulah lagi ni? Yang mereka kita tak nampak langsung datang ke kita kalau kalau apa-apa berlaku nak cari kan, selok kan. Selok kain ke, selok kapek ke, tak jumpa lah. Nangis tak tahu lah. Jadi ulama tak galak ulama tak bagi. Ya, ada sebagian ulama berpendapat boleh. Kalau kita kenal betul, siapa kita nak kenal betul-betul dengan jin. Tapi ittifaq ulama tak boleh. Tak boleh minta tolong, tak boleh. Tapi ulama-ulama terdahulu, kehebatan mereka yang belajar dengan mereka bukan sekadar manusia, jin pun. Sebab jin pun belajar dengan ulama-ulama. Jangan kita tanya pula, ustaz, ada dalil ke? Penat saya nak tunjuk dalil kan. Dalil tu Nabi SAW ajar jin. Jin pun belajar syariat. Jin pun ada ulama mereka. Jin pun ada. Dan mereka pun dengar daripada pengajian-pengajian. Tak tahulah, takut di sini ada lah. Yang menjadikan ia akan jin dan manusia supaya mengerjakan mereka itu akan ibadah. Kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menjadikan manusia dan jin itu
malaikat untuk beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala cipta jin bukan mengharapkan ibadat. Bukan kerana Allah nak ciptakan untuk dia ibadat, untuk kita ibadat. Allah cipta untuk kita ibadat. Tak, sebenarnya bukan untuk tu. Tapi Allah cipta kita, Allah perintah kita ibadat. Allah cipta, Allah perintah. Lain, bukan kerana Allah buat ni tiada sebab. Allah nak buat, Allah nak cipta manusia sebab Allah nak cipta. Allah nak cipta ni sebab Allah nak cipta. Bukan sebab Allah nak ni, sebab-sebab tak. Allah tiada buat kerana sebab. Allah Ta'ala ada bisawab. Sikit dua balik yang kita baca ni. Tak tahu lah bila nak habis. Tak tahu macam ni kalau dua balik. Allah Ta'ala ada. Saya rasa cukup dah sekadar tu dulu untuk kongsikan malam ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat sama-sama, peringatan daripada yang saya sampaikan daripada tadi, daripada awal, peringatan untuk kita tidak merasakan kita ini hak yang memiliki pujian, yang pujian Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak layak kita merasa perbuatan itu adalah hak kita, kerana perbuatan itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tiada ruang untuk kita takabur, tiada ruang untuk kita riak, tiada ruang untuk kita ujub, tiada ruang untuk kita berbangga-bangga dengan amalan kita. Sebab semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita faham betul, kalau kita kaya sekalipun, aku nak menunjuk dengan kekayaan aku hebat semuanya, itu pun tak ada ruang juga. Sebab apa? Kekayaan itu pun datang daripada Allah SWT. Kekayaan, kebahagiaan datangnya daripada Allah. Allah kena juga aku kata tompet kan. Yang mana tahu lah, yang mana tak tahu lah. Allah Ta'ala ada bisawab. Kita takut mengajar pada malam ini dengan kafaratul majlis dan subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.